Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillah, kita rafa'kan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam hormat buat sebaik-baik manusia dan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik ikutan, sebaik-baik contoh suri tauladan Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam hormat buat ahli keluarga baginda dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selawat dan salam hormat bagi kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengikuti al-huda, petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah ila yaumiddin, sehinggalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan hancur segala-galanya. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kullu amun wa antum bi khair. Selamat tahun baru hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di dalam setiap tahun. Apabila kita menceritakan tentang tahun baru hijrah, ini beberapa perkara yang mungkin kita boleh mengulang kaji kembali bagaimana sejarah ataupun bagaimana bermulanya kiraan kalender hijrah itu. Seperti mana agama ataupun bangsa-bangsa yang lain, mereka mempunyai kalender mereka. Kristian ada kalender Masihi mereka, Parsi mereka ada kalender sendiri mereka, orang Cina juga ada kalender mereka sendiri, mungkin Thailand pun ada, orang Siam mungkin ada juga kalender ini. Begitulah kita mempunyai kiraan kalender hijrah. Jika kita lihat kiraan kalender Masihi itu yang sering dunia memakainya sebagai rujukan, yang bermula daripada Januari, Februari dan seterusnya, demikianlah juga kalender hijrah yang mana dimulakan tahun baru ataupun bulan pertama kiraan di dalam kalender hijrah itu adalah bulan apa? Bulan apa? Muharram. Bulan Muharram. Baik. Ketika mana zaman Nabi SAW ataupun Arab daripada sebelum itu, mereka tidak mempunyai sistem kalender itu, sistem kalender yang lengkap. Maksudnya tahun tidak ada sistem kiraan di sisi mereka. Apa yang ada di sisi mereka adalah hari dan bulan. Seperti mana di dalam Al-Quran Allah mentionkan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya di sisi Allah itu terdapat 12 bulan. Bulan-bulan yang kita katakan bulan-bulan Islam ini, Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu diguna pakai oleh masyarakat Arab. Sebab itu pada zaman kenabian, apabila bercakap tentang puasa yang wajib, itu pada masa tertentu, iaitulah pada bulan Ramadan.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran mengenai bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Tetapi sistem kiraan tahun itu tidak ada. Tahun berapa itu tidak ada. Apa yang ada, zaman ketika itu menamakan tahun dan mengkaitkan tahun ataupun nama tahun itu berdasarkan peristiwa-peristiwa yang besar yang berlaku pada tahun itu. Contoh, kita selalu sebut Nabi SAW lahir pada 12 Rabiul Awal. Itu biasa yang kita sebut, sebutan kita lah. Tahun bila? Nasyid kata tahun bila? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun gajah. Dia tak ada tahun 10, tahun 20, tahun 1000. Dia tak ada. Jadi dikaitkan Nabi SAW ataupun Nabi dilahirkan pada tahun itu dengan tahun gajah. Kenapa tak ada tahun 1, tak ada tahun 3, tahun 4? Kerana kita mengatakan sistem kiraan tahun ketika itu tak ada lagi. So, mengapa dinamakan tahun gajah ketika itu? Kerana berdasarkan satu peristiwa penting, tentera bergajah menyerang Mekah ataupun Kaabah. Ada juga satu ketika yang mana tahun itu Nabi SAW diuji dengan kesedihan yang agak berat. Pada tahun itu Khadijah meninggal. Khadijah isteri Nabi meninggal. Sudah tentu Nabi SAW sedih. Khadijah ini satu watak wanita yang mana ketika tidak ada mana-mana manusia beriman dengan Nabi SAW, Khadijah beriman kepada Nabi. Ketika mana manusia mengatakan Muhammad itu pembohong, Khadijah datang membenarkan Nabi. Ketika mana umat di Mekah dahulu menyekat dana ataupun duit kepada Nabi SAW, Khadijah memberikan duit ataupun bajet untuk pada Nabi SAW untuk menggerakkan misi dakwah ini. Maka jasa Khadijah itu sangat besar di dalam kehidupan Nabi SAW. Dan apabila Khadijah wafat, sudah tentu Nabi itu kesedihannya begitu luar biasa. Setelah itu berlaku juga kewafatan terhadap insan yang Nabi SAW kasih dan sangat sayang, iaitulah Abu Talib. Siapa Abu Talib? Pakcik Nabi SAW, ayah kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Abu Talib lah yang menjaga Nabi SAW setelah ayah Nabi tak ada, ibunda Nabi tak ada, atuk Nabi dah tak ada. Abu Talib yang jaga dengan penuh kasih dan sayang. Pada tahun itu juga Abu Talib meninggal. So, dua kesedihan yang besar berlaku di dalam kehidupan Nabi pada tahun itu. Lalu tahun itu dinamakan dengan tahun kesedihan, Amun Huzun dia panggil. Bila dia tak ada nombor untuk di-refer, dia hanya sebut tahun berdasarkan satu peristiwa yang besar berlaku ketika itu, maka tahun itu dinamakan bersempurna dengan perkara itu. Okey. So, sehinggalah Nabi SAW wafat, sistem kiraan tu masih tak ada lagi. Setelah Nabi SAW wafat, tampuk pemerintahan Islam itu diambil alih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar memerintah tak berapa lama, 2 tahun 7 bulan lebih kurang. Dan ketika mana pemerintahan Abu Bakar, tidak banyak pembaharuan yang dia lakukan kerana Abu Bakar mempunyai ataupun berhadapan dengan situasi-situasi orang-orang yang tak mau bayar zakat, yang bermasalah-masalah. So Abu Bakar kena settle banyak hal. Dalam masa yang sama,
tempoh pemerintahan Abu Bakar tu tak lama. So reform ni tak banyak dilakukan pada zaman Abu Bakar. Sebab itu tarawih punya sistem berjemaah itu dimulakan pada zaman Umar. Setelah Abu Bakar wafat ataupun Abu Bakar meninggal, tampuk pemerintahan itu diambil oleh Sayyidina Umar, khalifah yang kedua. Maka Umar memerintah dengan satu tempoh yang agak lama, 10 tahun, ataupun kalau kiraan sekarang 2 penggal, 10 tahun Umar memerintah, dan banyak reform ataupun pembaharuan dari sistem pentadbiran itu dilakukan pada zaman pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Di antaranya Umar lakukan sistem terhadap askar-askar. Dulu askar-askar yang jihad pada jalan Allah ni dia tak ada sistem. Panggil semua pakat keluar. So Umar buat satu sistem, ada askar yang full time, ada askar yang part time. Yang full time dicatatkan nama, direkodkan nombor dan diberikan gaji. So sistem tu ada. Zaman sebelum itu tak ada. Sistem pendidikan kerana empire Islam dah makin besar, dan Umar pecah-pecahkan wilayah-wilayah untuk memudahkan sistem pentadbiran urusan dan sebagainya. Guru-guru diberikan gaji, dan pertanian juga sistem pertanian itu dikemaskini pada zaman Sayyidina Umar. Subhanallah. Jadi ekonominya, jadi Umar ini banyak dilakukan pembaharuan, dan dalam masa yang sama sistem ataupun wilayah Islam, negara Islam semakin lama semakin membesar, pergi sampai ke Syam, pergi ke Mesir, pergi ke Iraq dan yang lainnya. Ketika itu ada rakyat yang berjumpa dengan Umar dan memberi cadangan kepada Umar. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amir. Amir ni apa? Ketua. Ketua orang-orang mukmin. Dan gelaran ataupun title Amirul Mukminin itu hanya digunakan pakai pada zaman pemerintahan Umar. Abu Bakar tak ada gelaran Amirul Mukminin tu. Umar baru start. So dia panggil, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ij'al lana kama 'indal a'ajim, jadikanlah kami seperti mana orang-orang yang non-Arab ada, iaitulah sistem kalender. Okey, kalender. Maka Umar dia mengambil idea itu untuk memudahkan sistem pentadbiran dalam satu hal, sebab ada rujukan tahunan. Maka zaman Umar juga ditubuhkan satu sistem yang dipanggilkan dengan syura. Syura ni dia panggil ada orang-orang tertentu untuk dibincangkan satu-satu isu kenegaraan, isu-isu penting dia bawa dalam syura, dan syura akan memutuskan keputusan dia. So Umar berbincang macam mana kita nak set tahun Islam ini ataupun sistem tahunan kiraan itu. Maka ramai yang memberi cadangan. Kita di antara cadangan dia ataupun bila dia nak start kira tahun pertama Islam. Kalau macam Masihi, bila tahun pertama tu? Kelahiran Isa lah, kan? Betul. Isa lahir, itulah tahun pertama dikira sistem kalender mereka. Maka Umar juga bertanya kepada yang lain, bilakah tahun pertama hendak dikira ataupun hendak dimulakan pengiraan tahun pertama kalender hijrah itu, kalender Islam itu. Maka ada yang memberi cadangan, kita mulakan kiraan tahun baru kita ini dengan bermulanya tarikh kelahiran Nabi SAW. So dia nak ambil benchmark first year untuk tahun hijrah itu adalah bermulanya kiraan daripada zaman Nabi lahir.
Umar tak setuju, kerana ini ada persamaan dengan Kristian. Umar tak mau. So agama kita ini, apa-apa sahaja yang ada berkaitan dengan Kristian dari segi identiti, kita tak mau. Kerana kita ada role model yang sangat indah, iaitu Muhammad SAW. Sebab itu bagaimana anak-anak muda ini, dia cuba mengidentitikan dengan identiti-identiti yang dibawa oleh agama-agama lain. Ini tak betul. Okay? So, ada yang mencadangkan juga kita start kira tahun pertama kita dengan tarikh kewafatan Nabi SAW. Pun Umar reject. Nothing to do dengan tarikh hidup, tarikh mati ni. Kemudian ada yang mencadangkan dengan pelbagai cadangan yang lain. Kemudian ada yang mencadangkan idea kita start kira tahun baru kita itu pada bermulanya ataupun mengambil kiraan daripada tahun Nabi SAW hijrah daripada Madinah ataupun Mekah ke Madinah. Tahun itu adalah tahun yang dipilih untuk memulakan sistem kiraan kalender hijrah. Sebab itu dipanggil kalender ni kalender hijrah. Kalau dia ambil daripada tahun Nabi lahir, dia tak panggil lah kalender itu kalender hijrah, dia panggil kalender maulid pula. Hijrah itu apa maksud dia? Sebab sistem kiraan itu diambil daripada tahun penghijrahan Nabi. Itu tahun pertama dalam sistem kiraan. Jadi tahun-tahun sebelum Nabi berhijrah, Nabi dah jadi Nabi. Nabi itu telah wujud, tetapi kiraan itu tak diambil pakai. Okay? So tahun kita ambil tahun hijrah ini 1445 ini, itu usia dia apa? Usia hari ini, dan dimulakan kiraan itu pada tahun Nabi SAW berhijrah. Okay? Sebelum tu Nabi dah ada tak? Nabi dah ada, tapi kiraan tak dipakai. Situ Nabi berhijrah atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allah memerintahkan Nabi berpindah ataupun berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. So clear. Tahun itu adalah tahun yang Nabi SAW kita ambil pakai untuk kiraan kalender hijrah. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, karakter Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dia ada satu angle yang kita faham. Nabi itu kita lihat watak baginda sebagai seorang Rasul. Okey. Dan Nabi SAW juga ada watak yang kedua, iaitulah watak sebagai seorang pemimpin ketika di Madinah. Okey. Yang mana kepimpinan Nabi SAW, kebanyakan daripada hasil pemimpinan Nabi SAW itu dilihat daripada konteks ketika itu. Okey. Sebab itu kita lihat ada sebuah hadis ataupun sebuah hal, zaman sahabat telah berlaku kenaikan harga. So isu ni isu apa? Isu rakyat. Zaman Nabi ada kenaikan harga. Dan sahabat berjumpa dengan Nabi, memberikan cadangan agar Nabi SAW membuat price control policy, penetapan harga. Macam kita ada penetapan harga, kita buat, Malaysia buat, bukan Malaysia je, sistem pentadbiran ini Malaysia dan negara lain, sebahagian negara menetapkan harga-harga makanan asasi. Malaysia menetapkan harga, maksudnya penetapan harga tu apa? Orang tak boleh jual lebih daripada harga tu. Price control policy ni, penetapan harga. So sahabat cadang kepada Nabi, ya Rasulullah, kita sa'ir lana, tetapkan harga untuk kami, kerana harga makin lama makin tinggi. Nabi ambil tak idea tu? Nabi tak ambil idea tu. Nabi tak pakai, Nabi tidak menetapkan harga. So Nabi tak buat. Nabi tak buat sistem tu. Sistem Malaysia ataupun negara-negara Islam yang lain contohnya, sebahagian daripada mereka membuat harga kawalan tersebut. Di antaranya Malaysia, kita ada subsidi dan kita ada harga kawalan. Minyak paket tu tak boleh jual lebih daripada RM2.5.
itu penetapan harga. Petrol tak boleh jual lebih daripada harga yang ditetapkan. So Nabi tak buat, kita buat. Jadi dah berselisihan. Adakah perselisihan itu bersalahan ataupun bercanggah dengan Nabi SAW? Maka para ulama mengatakan itu, sebab itu hadis ini dia perlu lihat asbabul wurud dan sebagainya, mengapa dan sebagainya. Bukan kita melihat, baca dan apply semudah itu. Kenapa Nabi SAW melakukan hal itu? Kerana realiti ataupun konteks ketika itu yang berniaga adalah para sahabat. Para sahabat ini mereka adil, dia orang-orang yang baik, tak ada penipu. Dan konteks hari ini berbeza dengan konteks sahabat. Hari ini kalau dibuka sebahagian-sebahagian barang tanpa had kawalan, maka ramai orang yang mengambil kesempatan terhadap perkara-perkara asasi ini. Maka kita dengan sebab konteks hari ini, kerajaan mengambil keputusan untuk wujudkan price control. So okey sahaja. Sebab apa? Sebab sistem pentadbiran sudah berbeza, realiti dah berbeza dan sebagainya. Maka itu juga karakter Abu Bakar, karakter Umar sebagai watak, sebagai dia seorang pemimpin, bagaimana mereka memimpin dan sebagainya. Dan watak yang lain adalah dia sebagai ketua agama ketika itu. Baik, sambung kembali adalah tadi kita dah tahu bila kalender Islam itu diutarakan. Idea itu berlaku pada zaman Umar, dan tahun pertama diambil untuk kira adalah tahun hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. So masalah kedua apa? Masalah kedua adalah bulan apa yang nak dijadikan bulan kiraan pertama dalam tahun hijrah itu. Pasal bulan ini ada 12. So you nak pilih bulan apa? Kalau Masihi kita ada Januari, bulan Februari. So sekali lagi perkara itu dibentangkan, dan sebahagian orang memberikan cadangan kepada Umar ketika itu, kita mulakan bulan pertama dalam pengiraan ini dengan bulan Ramadan. Umar tak terima idea itu dengan alasan-alasan mereka. Ada yang memberikan cadangan kita mulakan kiraan kalender kita tahun bulan pertama untuk kiraan itu pada bulan Muharram. Umar suka dengan idea itu dan dia bersetuju. Sebab apa? Sebab Zulhijjah, sebahagian menyebutkan sebab Zulhijjah orang pergi haji. So semangat yang baru, orang baru balik daripada haji, bersih daripada dosa. So semangat yang baru itu ada pada bulan Muharram, dan bulan Muharram itu dipilih oleh Umar untuk dijadikan bulan pertama dalam sistem kiraan kalender hijrah tersebut. Okey. So apa perkara yang kita nak tahu bila kita dah faham macam mana wujudnya kalender Islam ataupun hijrah ini, penetapan kalender ini dia bukan ditetapkan oleh wahyu. Dia berbeza dengan cerita Idul Fitri, Idul Adha, yang mana bulan-bulan ataupun masa-masa tersebut memang yang memilihnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan yang macam-macam kita lakukan ritual ibadah, berpuasa, tarawih dan sebagainya. Kenapa kita sambut bulan itu? Sebab bulan itu yang appointnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulhijjah, kenapa bulan itu yang pilih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Muharram, dia bukan Allah pilih, dia lebih daripada ijtihad Umar dalam isu pentadbiran. So yang memilih dia Umar berdasarkan mesyuarat mereka ketika itu, dan tahun pilihan dia adalah bermula daripada tahun hijrah. So dia yang buat keputusan itu. Maka dia tak sama bulan Muharram punya sambutan dengan Ramadan, tak sama dengan Zulhijjah, kerana itu bukan daripada
penetapan wahyu. Okey. So, perkara yang seterusnya, apabila kita dah faham cerita-cerita seperti itu, dan berbangkit pula soalan, apa bacaan-bacaan tertentu yang Nabi SAW ajarkan untuk menyambut tahun baru. Dia akan relate, sebab kita nak beragama. Orang selalu tanya, apakah bacaan yang Nabi baca ketika mana memasuki tahun baru dan apabila keluar pada tahun baru? Kita nak cakap apa? Kalau orang tanya tu, kita nak cakap apa? Kita katakan susah juga nak cakap, sebab kalender itu tidak berlaku ataupun sistem tu tak ada pada zaman Nabi. Kiraan tu kita dah bagi tahu tak ada zaman Nabi. Macam mana Nabi SAW dia cakap pada satu benda yang tak ada? Kalender masuk tahun baru, keluar tahun baru ni berlaku setelah Nabi SAW wafat. So kalau ada hadis yang kita bacakan, Nabi SAW membaca doa pada tahun baru dan akhir tahun, ini kita katakan berat, pasal perkara itu tak ada zaman Nabi SAW. Okey, zaman Nabi SAW tak ada. Macam mana Nabi cakap benda yang belum ada? Macam contoh, kita tengok cerita Piramli lah. Macam mana kita boleh brain Piramli bercakap tentang Google? Google tak ada zaman Piramli. Sudin bercakap tentang WhatsApp, Aziz bercakap tentang Telegram, Instagram dan sebagainya, kan? Atau bercakap tentang TikTok. Dia tak boleh bercakap pasal benda tu dia tak ada lagi. Demikian juga zaman Nabi SAW, Nabi tak ada. Ada tak Nabi ajar doa awal tahun? Kita katakan tak ada. Tak ada. Okey? Ada tak doa Nabi SAW mengajarkan satu ritual tertentu, bacaan-bacaan tertentu, surah-surah tertentu yang perlu dibaca untuk menyambut tahun baru? Kita kan tak ada lah. Tak ada. Okey? Situ duduk. Itu point dia. Itu perbincangan ni bukan kita nak kata boleh baca tak boleh baca. Kalau nak dikatakan ada ataupun tak, kita katakan tak ada. Tetapi kalau seseorang tu nak berdoa pada awal tahun, boleh ke tak boleh? Kita katakan nak berdoa ni bukan awal tahun saja, akhir tahun, tengah tahun, tepi tahun, berdoalah ke semuanya, ya? Bukan kerana masa tertentu dan kita mempunyai bacaan-bacaan tertentu, tidak ada. Tetapi kalau kita nak wish orang Happy New Year, selamat tahun baru, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kebaikan dan sebagainya, itu okey sahaja. Tetapi nak berkata kita nak buat satu ritual keagamaan, itu tak ada, sebab perkara ini baru. Pada zaman Nabi SAW tu tak ada, ya? Jadi begitu. Cumanya apa yang lebih penting, apabila masuk dalam ruang lingkup ataupun kita katakan tahun baru ini, kita selaku umat Muslim itu perlu berjaga-jaga daripada sebaran-sebaran yang tidak-tidak. Kita bukan nak kata jangan orang buat baik, tetapi kalau ada sebaran-sebaran yang mengkaitkan dengan nama Nabi SAW, dianjurkan buat begini, sempurna begitu, kerana Nabi begini, begitu, ini tak boleh kita sebarkan. Kerana apa? Kerana ini pembohongan dalam agama. Kita bukan, jangan salah faham, kita bukan nak sekat orang buat baik. Orang buat baik itu buat, cumanya jangan dia kaitkan dengan perkara yang agama tak kata, dia kata, yang Nabi tak kata, dia kata. Kerana ini bukan satu pembohongan yang biasa, bukan pembohongan seperti pentas-pentas politik, tetapi ini adalah agama yang mana Nabi SAW memberikan satu amaran yang begitu keras bagi orang-orang yang berdusta ataupun yang menjual nama Nabi SAW. Kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang tipu atas nama aku, siapa jual nama aku tak kata, dia kata, aku kata. Apa kata Nabi SAW? Orang-orang macam ini falyatabawwa maq'aduhum minan nar, maka orang-orang seperti ini siap sedia tempat duduknya di dalam api neraka.
Jadi ini satu jenayah dalam agama. Macam mana jenayah agama ini yang banyak kita jumpa dalam sebaran grup-grup WhatsApp. Grup tu pula bukan grup poco-poco ke, grup masjid, menyebarkan perkara-perkara yang palsu. Okey. So itu adalah mungkar. Kita nak buat amalan, nak buat kebaikan, sebelum daripada amalan itu kena ada knowledge kita. Kita kena ada ilmu. Kita bukan buat amalan tu caca merba, orang buat pun kita buat. Study dulu. Sebab agama ini adalah agama ilmu. Tak mungkin orang melakukan amalan tanpa ilmu. Dan orang yang melakukan amalan tanpa ilmu memang bermasalah. Okey. Ini bukan kita nak buat promosi jual baju, main forward aja semua iklan. Tak. Kita bukan nak promosi kedai makan, forward semua iklan. Orang dapat iklan, check dahulu. Bertanya kepada ahli zikir, bertanya kepada orang-orang yang mempunyai authority tentang kesahihan sebelum kita menyebarkannya. Kerana di sana ada ancaman yang besar bagi orang-orang yang menyebarkan perkara-perkara palsu di dalam agama. Okey. So bukan kita nak kata jangan sambut, tak. Kita tak bicara tentang isu sambutan itu. Kita bicara tentang bagaimana perjalanan kalender Islam itu wujud dan bagaimana kita boleh relatekan dengan satu perkara yang Nabi SAW tidak bicarakan ataupun tiada ketika mana era Nabi SAW. So, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita afiah, salamah, kekuatan, dan apa yang penting taufik daripada Allah Subhanahu wa taala bersempurna dengan tahun baru ini. Mudah-mudahan dengan tahun ataupun masuknya kita dengan tahun baru ini, kita juga mempunyai azam yang baru untuk lebih serius dalam memahami agama kita, dalam kita memahami bagaimana ataupun apa objektif kita hidup di dalam dunia ini, ke mana kita nak pergi, masa depan kita di negara akhirat sana bagaimana. Maka itu adalah, ataupun kita katakan tahun baru merupakan tahun yang sesuai untuk kita kembali ataupun memulakan satu pemikiran ataupun hada tuju kehidupan kita untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesi kuliah subuh ni di 30 minit je kan. Dia tak boleh lebih, nanti orang tidur, saya pun tidur. Jadi kalau dikira tu dah lebih kurang 30 minit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita afiah, hidayah dan taufik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemaafannya, pengampunan. Dan itulah apa yang lebih penting dalam kehidupan kita ini, untuk kita menamatkan kehidupan kita itu di dalam dunia ini dengan perolehi keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf terkasar terkurang bahasa. Berjumpa kita insya-Allah pada pengajian-pengajian yang akan datang. Terima kasih banyak atas jemputan. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruk wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.